Okey, malam ni nak cerita tentang apa, program yang aku cadangkanlah. Okey, program ni program sulung lah, program pertama yang aku namakan sebagai program Kayuhan Kaunselor Jalanan RM1. So kat sini ada beberapa sedikit uraian lah tentang program ni. Program pertama yang kini sebagai program Kayuhan Jalanan, uh, kaunselor Jalanan RM1. So sebab mengapa aku buat apa ni, buat program ni adalah disebabkan oleh ni. Okey, sudah tiba masa ke peluang untuk bertemu dan menyampaikan kepada masyarakat berkenaan pentingnya perjalanan kesihatan mental. So kita sebagai kaunselor terlatih dan mempunyai pengalaman beberapa ketika semasa dalam kita membuat apa ni, practical internship, kita dah expose atau terdedah dengan beberapa kes yang ada yang ringan, ada yang sederhana dan mungkin ada yang agak berat lah sebagai seorang kaunselor novice. So apa yang aku cuba buat ni, aku memberanikan diri untuk turun ke lapangan, membantu dan memberikan ciliaka kepada masyarakat, especially dengan wabak atau pandemik COVID-19 ni. Memang kadang-kadang kita tak tahu apa yang sedang berlaku kepada masyarakat sebenarnya di luar sana, sama ada mereka ni ada pengetahuan ataupun tidak pengetahuan, perlukan rawatan tapi tak tahu dekat mana nak rujuk, tempat rujukan, sebab kita seolah-olah mungkinlah, tak semualah, mungkin daripada pendapat pribadi aku lah, mungkin kita tunggu orang awam ni, orang ramai untuk datang kepada kita dan berjumpa kita. So dalam keadaan ni aku rasa lebih baik kita turun ke lapangan, kita mencari kes. Sama ada tak ada, itu bukan isu utama lah, tetapi kita turun dulu dan kita kenal pasti ataupun kita mencarilah jika benar-benar sebenarnya mereka yang menghadapi masalah kesihatan mental ni perlu dibantu. Yang isu yang utama dia, ada atau tak ada masalah kesihatan mental ni seperti yang diwar-warkan dalam media dan whatever lah, macam-macam. So kita pun tengok banyak kes dalam surat khabar, dalam media arus perdana. So itu antara perkara yang membuatkan aku untuk beranikan diri lah. Tapi dalam konsep ni dia lebih kepada konsep, sebab aku minat berbasikal. So pada aku lebih baik aku apply konsep ni supaya dia nampak tak terlalu eksklusif tetapi lebih inklusif, dan kita turun ke lapangan dengan cara yang santai. So ini beberapa pihak lah yang aku kena pasti, JC-JC terlibat yang mungkin boleh memberikan sumbangan atau bahan bercetak, penerangan dan bahan-bahan pengetahuan lah untuk aku explain kepada masyarakat awam nantilah bila sampai tu ke lapangan tu. So antara agensi yang kena pasti ni Kementerian Kesihatan Malaysia lah atau KKM, Hospital Bahagia Tanjung Rambutan, Universiti Pendidikan Sultan Idris. Dia bagi kaunseling klinikal, dia ada seorang profesor, tak ingat nama ada, lupa. Sebab hari tu pernah ada siapa share dalam grup, ada Merlin juga ada cerita tentang kaunseling klinikal, opsi ada open untuk program peringkat master. Kemudian Hospital Bahagia Jalan Perak Pulau Pinang, dan satu lagi ada, aku semalam aku buat satu pembacaan tentang juga di sebahagian psikiatri di hospital Bukit Tajam, so dekat rumah aku lah. So Bank Islam Malaysia ni sebab ada member, ada kawan sekolah dulu, classmate kerja kat BIMB, so mungkin dia orang ada CSR lah, itu mungkin membantu segi sponsorship ataupun perubahan yang mungkin boleh diberikan sumbangan lah ketika sampai terjumpa orang awam tu.
tengoklah apa yang patut. Kita penyumbang korporat, penyumbang individu. Penyumbang korporat ni ada beberapa korporat lah yang dikenal pasti, macam korporat dalam bidang pemakanan, korporat dalam bidang perusahaan, korporat sektor manufacturing atau perkilangan. Itulah, tapi tak spesifik lagi lah, sebab surat pun dah tak buat lagi. So individu-individu ni macam penyumbang langsung lah, yang akan diwawarkan lah kalau nak sumbang tempat penginapan ataupun makanan, belanja makan. Actually aku tak berapa nak minat untuk orang kata apa, terima duit secara langsung lah, tapi lebih untuk membiayai program memang perlukan belanja lah. So nak tak nak memang tak boleh nak halang ataupun nak untuk mengatakan nak nafi kata macam kata apa, macam agak macam kata apa, macam nak tolak lah. So penyumbang individu ni terpulang, kadang-kadang penyumbang individu ni terjumpa dekat tepi jalan ataupun kat stesen kita berhenti tu, dia orang akan beri sumbangan lah, kan, segi duit ke, makanan ke, penginapan ke, tu buat ibu sumbangan tu terima lah. Sebab kayuhan aku ni kayuhan solo, okay, tak ada terlibat dengan siapa. So most probably akan start lepas raya lah, plan lepas raya. So penyebar secara tak langsung, penggiat-penggiat media sosial ni lebih kepada war-war ke dalam media-media sosial lah, dalam Facebook, Instagram, dalam YouTube. So kepada kawan-kawan yang terlibat, yang bukan terlibat, yang ada kawan-kawan dalam media sosial tu, mungkin boleh membantu mewar-warkan program ni. Dan semasa berlangsung juga aku akan upload dalam media massa lah, media sosial. So benda-benda ni supaya dia mendapat sokongan dari segi orang kata moral, daripada segi pengetahuan. So banyak orang yang kata dedah expose, so dia akan share lah tentang apa itu pengertian kesihatan mental. So dalam hal ni aku lebih spesifik pada kesihatan mental lah, pengenalan kesihatan mental dan juga peranan untuk kaunselor di dalam sesi kaunseling, supaya masyarakat ni lebih terdedah, tak agak macam rigid atau skeptikal ataupun macam apa tu, close minded tentang apa yang dipanggil sebagai kaunseling. Sebab kaunseling ni pada peringkat di Malaysia ni dia agak macam tak berapa popular. So kemudian Persatuan Psikiatri Malaysia, so ada beberapa pembacaan Malaysia Health Association, terus malah ada NGO nama minda kami, itu pun boleh dihubungi. Kemudian ni ada nama program lah, program Minda Sihat. Okey, yang tadi aku sebut tu, program perubatan psikiatri Hospital Kitchen Pulau Pinang, nama dia Dr. Lechumani Muniandi. Okey, ini antara beberapa statistik yang aku kumpul, yang aku dapatkan daripada media massa. Contoh macam daripada Bernama ni, laporan 424,000 budak alami masalah mental. So ni dia punya sebahagian lah daripada catatan atau details dia. Okey, boleh baca lah statistik. So kadar macam ni, kadar bunuh diri dianggarkan sebanyak 13 orang bagi setiap 100,000. Kadar cuba bunuh diri secara purata dianggarkan 15 kali lebih tinggi berbanding bilangan bunuh diri yang benar-benar berlaku. Okay, maknanya attempting committing suicide lah, atau pembunuhan suicide ideation, mungkin lebih daripada tu lah. Okay, macam ni data statistik betul 2018 menunjukkan 410 psikiatri negara ini dengan nisbah psikiatri kepada penduduk 1.27. Mana 100,000 pakar psikiatri ni ada banyak ni je, jauh lebih rendah daripada nisbah disebutkan oleh WHO, iaitu 1 hingga 10,000. Sekarang ni dia punya nisbah dah 1.27 per 100,000. Memang rendah lah, apatah lagi tentang kaunselor. Setakat statistik Julai yang pernah aku cerita, lebih kurang dalam 9,700 lebih lah yang berdaftar di Malaysia. So boleh bayangkanlah dengan kaunselor yang tak sampai 10,000 dengan
kadar penduduk Malaysia yang lebih kurang 32 juta. So ini beberapa artikel macam ni, pesakit mental masa diskriminasi. Ini semua termasuk dalam proposal lah. Proposal yang sedang aku buat. So nama minda kami ni nama Zulaika, pengasas minda kami. Okay. Penyakit mental adalah penyebab utama kerugian bagi individu, keluarga, majikan dan sistem kesihatan dan kebangsaan. Ini laporan penyelidikan sistem kesihatan Mac 2016. Yang setakat ni 2021 tak tahulah sebab mungkin tak jumpa, tak cari. So ini menurut Pegawai Penyelidikan Pusat Galen untuk kadar dasar kesihatan dan sosial JC populasi B40 berisiko tinggi untuk menghadapi masalah kesihatan mental, kurang keadaan hidup mereka suka tambah dengan keadaan pandemik COVID pandemik COVID-19 ni. Memang ramai orang lah yang ada panggil kena buang kerja, diturunkan gaji, tak ada increment, kemudian mungkin OT kurang. So keadaan ekonomi pun agak tak stabil lagi lah, baru mungkin peringkat pemulihan lah. Okay, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menggagalkan kira-kira 1 juta orang mati akibat bunuh diri setiap tahun, dan itu mewakili kadar kematian global sebanyak 16 orang atau 1 kematian bagi setiap 40 saat. Itu dia punya impact dah. Okay, di Malaysia ni kadar bunuh diri dianggarkan sepuratannya 13 orang bagi setiap 100 individu. Kadar cuba bunuh diri pula secara purata dianggarkan 15 kali lebih tinggi berbanding bilangan bunuh diri yang sebenar-benar berlaku. Yang tadi yang artikelnya aku ambil. Okay. Stigma lah. Stigma terhadap pesakit mental sering dikatakan golongan boleh tukar menjadi ganas daripada bila-bila masa dan publikasikan masih mendebat dalam kalangan masyarakat. Bila tahu saja penyakit mental, ramai menganggap golongan itu sebagai ganas, harus diketepikan dan dianggap mereka bukan sebahagian masyarakat. Ini masalah diskriminasi ya, yang kita tengok rata-rata di lapangan. Ini macam ni, memberikan contoh. Menurutnya penyakit jenis skizofrenia, bipolar, biasanya memang sejenis penyakit kronik. Maksudnya kesihatan mental ni boleh dirawat, tapi masalahnya orang yang mengalami masalah tu tidak mendapatkan rawatan yang sebaiknya, ataupun ada ahli keluarga yang tahu tetapi tidak membantu untuk memberi rawatan kepada orang yang mengalami penyakit berkenaan lah. Ni detail lah. Secara umum penyakit mental boleh dibagi kepada 3 kumpulan. Neurosis, mereka yang tergolong dalam kumpulan ini lazimnya mengalami perubahan dan gangguan dalam pemikiran, perasaan dan kelakuan tanpa menjadi urusan mereka. So ni penyakit neurosis, kemurungan, kebimbangan, psikosis. Psikosis, perubahan ketara dalam pemikiran, perasaan. Ini yang skizofrenia, kecenderungan manic depresif, dui kutub. Ni bipolar disorder, manic depression disorder, kecenderungan personality disorder. Yang ni juga terlibat macam penyakit yang pernah buat DID, lebih kurang dissociative identity disorder. Lebih kurang kalau baca DSM-5 tu mungkin ada penjelasan yang lebih detail sikit lah. Yang ni yang kita kena turun bagi tahu. Kadang-kadang di lapangan ni orang kampung dia orang tak tahu, so kita itu yang perlukan bantuan daripada pamphlet daripada Persatuan Psikiatri Malaysia, daripada KKM, daripada pihak-pihak yang berkenaan lah, pertubuhan yang profesional. Mereka ni lebih boleh memberi. That's why aku perlu dia punya slide dah, kalau ada orang boleh bagi, so just install dalam PC, dalam laptop, so boleh buat presentation lah.
Mungkin secara online pun boleh, sambil-sambil tu stop buat recording, then boleh blast, boleh launch kat dalam media sosial. That's why lah. Itu antara ni lah. Ni macam penulisan komputer. Ini yang agak terkini lah, 2010. Ini tentang bajet kan, projek yang pernah dibagi oleh Kerajaan Barisan Nasional, Pakatan Harapan dan juga Kerajaan Perikatan Nasional. Ada beberapa bajet yang dia orang peruntukkan. So macam pengadaan WHO ni, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata Hari Kesihatan Mental pada 10 Oktober 2020 ada satu peluang untuk dunia bersatu dalam usaha mengatasi pengambilan kesihatan mental yang sudah menjadi biasa. Yang tadi okey, tak cukup. Okey, macam ini sudah tentu tidak cukup dengan ideal yang layak dicapai oleh negara maju seperti New Zealand adalah seorang pakar psikiatri bagi populasi sebanyak 7,000 hingga 10,000 populasi. Ada satu pakar psikiatri untuk 7,500 orang. Dikata pun 10,000. Macam negara kita ni memang tak cukup. Nampak ke 10 pakar psikiatri dengan nisbah 1 per 0.27 per 100,000. Memang tak larat lah. Kalau 100 kalau ambil 10% pun daripada 10% ataupun 3% lah. Which 3 daripada 1 orang nak. Seorang pakar psikiatri nak treat untuk 3,000 orang. Silap bulan. Pakar psikiatri tu meletih lah. So aku minta kalau ada apa-apa nak komen, nak kritik ke apa-apa, minta hang ni lah. Minta hang ke siapa-siapa kawan-kawan lain lah untuk bagi cadangan untuk membaikan. Ini proposal ni pun baru peringkat abang kata apa, preliminary, memang sangat basic. So perlu buat insyaAllah dalam 2-3 hari ni sebelum untuk di finalize dan nak identify lah mereka dan surat-surat jemputan ataupun surat-surat nak dihantar untuk membantu lah untuk menjayakan program ni. Sebab buat kerja seorang, that's why bila kerja seorang ni agak limited masa tu bukan satu constraint, tapi bagi aku yang lebih ketara tu dia punya limited sikit idea. Kalau kumpulan ni idea banyak, kita boleh brainstorm, kita boleh bertukar-tukar fikiran. Tapi bila buat kerja seorang ni dia macam sunyi lah, macam lebih idea sendiri. So betul tak betul kita tak tahu, jangan kita shot sendiri lah. That's why kalau boleh tu bincang dengan kawan-kawan lain, minta dia orang kritik, constructive criticism lah. So kita boleh dapat satu idea yang baru lah, yang lebih baik. So pada pendapat aku macam tu lah. So hopefully minta boleh review sikit lah. Okay. So, Assalamualaikum.